Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan harga barang-barang komputer naik dengan melampau, saya pergi dekat Shopee, saya pergi dekat Lazada. Saya cari komponen second hand untuk buat sebuah PC gaming high-end lah. Di tangan saya ni ada prosesor i5 4590 and to be honest dengan anda, at this point saya belum tahu lagi performance untuk PC gaming yang saya nak bina tu lah. So, dalam video kali ni, saya akan kongsikan dengan anda step by step cara untuk pasang PC Intel Core i5 ni. Lepas tu saya akan kongsikan dengan anda dia punya performance dari segi gaming, dari segi editing. Dan last kali saya akan buat konklusi, adakah result ataupun performance yang dapat dengan PC yang saya beli ni sama seperti apa yang saya expect masa saya beli awal-awal dululah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! First of all, processor. Otak kita punya PC lah. Saya beli i5 4590 macam saya bagi tahu masa introduction tadi lah. Saya beli processor ni pada harga RM295 Malaysia. Okey, kalau kita tengok processor Intel kan, kalau kita bandingkan dengan AMD, dekat processor tu dia tak ada pin. So dekat dia punya bawah ni tak ada pin, tapi kalau processor AMD dia ada pin. Okey, untuk motherboard pula saya pilih MSI Z97 PCMate. Kalau kita beli baru harga dia sekitar RM899 macam tu, tapi saya beli ni harga dia RM299 saja. Ni consider very high end punya motherboard lah masa Intel 4th Gen. Kalau dari segi kosmetik pun walaupun anda tengok macam macam ni je cerah, tapi ni consider lawa dah time tu sebab dia tak pakai motherboard ataupun PCB board warna hijau tu. Dia pakai warna coffee black, lepas tu dia ada heatsink. Dia punya RAM support sampai 128GB. Okay, let's say anda kata anda nak cari motherboard yang lagi murah. Boleh, anda boleh cari chipset yang lagi murah, tapi jangan beli B85 sebab B85 dia ada masalah dari segi RAM lah. Tak silap saya, dia tak boleh baca RAM 32GB dan ke atas. So, ini untuk motherboard. Okey, untuk pasang prosesor ke soket motherboard ni, anda kena tengok dekat prosesor dulu. So, dekat prosesor ni dia ada satu lekukan. Nampak tak? Lekukan dekat jari telunjuk saya ni. So, lekukan ni kita kena lagakan lekukan yang keluar dekat motherboard. So, kita buka pin dekat motherboard. Make sure yang semua pin ni kita tak sentuh supaya tak bengkok. Dan kita tengok mana dia ada lekukan dia timbul. Oh, dekat sini ada lekukan yang timbul. Maka kita pun lagakan. Okey, lagakan lekukan tu. Lagakan. Jangan tekan kuat-kuat, nanti rosak pin dia. Okey, kita letak slowly. Okey, apa yang kita kena buat lepas tu? Kita just tutup dia macam ni. Dan dia punya penutup warna hitam ni akan lompat keluar. So, jadi macam ni lah. Okey, untuk CPU cooler disebabkan prosesor yang saya beli tu dia tak datang dengan Intel CPU cooler. Jadi, saya beli CPU cooler luar dari brand Dark Flash, Dark Void. Harga dia RM39 saja. Saya consider dia acceptable untuk video kali ni. Dia support Intel 775, 1366, 115X dan juga 2011. Cara pasang dia cukup senang. Okey, di dalam cooler tu dia datang satu fan, yang mana fan ni dia sebenarnya menyala dengan ada logo Dark Flash dekat sini. Lepas tu ni dia punya bracket. Di dalam plastik ni kita ada holder dia dan juga ada thermal paste. Okey, first kali masukkan yang Luxina ni ke dalam hujung-hujung ni. So, apa yang berlaku sebenarnya bila kita tekan warna hitam ni masuk kan. Okey, jap saya tunjuk kepada anda. Saya tekan warna hitam ni masuk. So, anda perhatikan dekat bahagian hujung ni dia akan terbuka. So, dia punya cangkuk dekat sini dia akan pegang CPU cooler ni dari belakang motherboard. Alright, selesai pasang dia punya bracket, nampak tak? Kemas kan? Okey, seterusnya kita akan letak thermal paste sebelum kita letak cooler ni lah. So, cooler disebabkan dia punya kabel ni berada dekat sini. Apa yang saya akan buat, saya akan pasang dia belah ni. So, ini yang akan pegang. Ini yang akan pegang kita punya CPU cooler ke dia punya bracket. Kita akan masukkan macam ni lah lepas ni. Sebelum kita pasang CPU cooler ke dia punya bracket dan juga soket processor ni, pastikan kita pasang thermal paste. Normally, thermal paste dia dah datang sekali dengan CPU cooler yang kita belilah. Dan baru kita letak kita punya CPU cooler.
Okey. Alright, so CPU cooler kita dah kemas. The next is kita pasang dia punya kabel fan ni. So ni dia kabel fan. Kita akan pasang dia ke atas ni, CPU fan 1. Okey, untuk RAM saya beli HyperX Fury 8GB DDR3, harga dia RM127 Malaysia. Untuk pasang RAM ni kan, anda kena tengok dekat dia punya kaki yang berwarna emas ni. Sebenarnya panjang belah ni dan juga panjang belah ni berbeza. Yang ni pendek, yang ni panjang. Jadi kita kena lagakan dekat soket RAM yang ada dekat motherboard kita. Dekat soket RAM ni saya akan pasang yang warna hitam ni. Okey, kita buka dulu cangkuk yang ada dekat belah tepi dia. Then kita identify, okey, yang mana part panjang, yang mana part pendek. Sekarang saya nampak yang bahagian atas tu pendek, yang bahagian bawah ni panjang. So saya lagakan dia. Kita tekan satu belah dulu. Lepas tu baru tekan satu belah lagi. Bunyi klip, itu tandanya RAM kita dah dipasang dengan elok. Untuk storage, saya tak nak guna hard disk sebab memang slow kan. Saya nak guna SSD. Tapi bila saya cari dekat Shopee, SSD second hand saya tak jumpa. Jadi saya pakai SSD yang baru 120GB. Harga dia RM80 Malaysia sajalah. Sama juga dengan power supply. Cuma power supply ni saya ambil yang baru sebab saya tak yakin yang lama. Jadi untuk projek kali ni saya pakai Kingsus 600 watt. Dia tak ada apa-apa sertifikat, tapi so far macam saya selalu bagi tahu kepada anda, saya jual banyak power supply ni dan jarang sangat datang warranty lah. Casing. Okey, casing dalam video kali ni saya pakai casing yang mahal, casing review yang saya dapat. Tapi saya dah survey dekat Lazada, dekat Shopee, anda boleh dapat casing yang bersaiz 80X pada harga RM100 Malaysia. Saya sediakan link dalam ruangan description box below. Okey, sekarang kita akan pasang kita punya motherboard ni. Okey, kita punya motherboard ni kita akan pasang ke kita punya casing. Nak jatuh bos. Okey, first kali apa yang kita kena buat ialah kita kena pasang power supply lah. So power supply kita akan masukkan ke sini. Make sure yang bahagian kabel-kabel keluar ni kan, dia berada dekat bahagian paling luar lah. Okey, ini basic kepada power supply. Yang pertama, anda kena kenal 24 pin punya kabel. Ni 24. Sebab apa kita panggil dia 24? Sebab dia ada 24 lubang lah. So yang ni yang akan bekalkan power ke kita punya PC. Lepas tu kita ada bagus juga dia buat warna-warna ni. Senang untuk saya ajar kan. So kita ada 8 pin. Yang ni pun untuk ke kita punya motherboard. Dan ni kabel pertama yang kita akan sentuh and kita akan main lah. Seterusnya kita ada kabel 6 pin. Walaupun PSU cap ayam kan, dia ada kabel 8 pin untuk kita punya graphic card. Yang mana kalau kita asingkan dia, dia akan jadi 6 tambah 2. Kalau tadi yang warna orange ni, yang warna merah ni, kita asingkan dia, dia akan jadi 8. Bagus juga dia buat macam ni, senang kan. Seterusnya kita ada yang ni. Yang ni kita panggil dia Molex. Kalau Molex tu benda-benda yang tak bagus. Ni kita panggil dia Molex. Lepas tu ni kita panggil dia SATA. Ataupun saya panggil dia PATA. Yang ni PATA, yang ni SATA. PATA, SATA, PONG, ni kan. So ada beberapa kabel. Tapi macam saya bagi tahu, the first thing is kita akan guna yang ni. Kenapa? Sebab kita nak pasang motherboard nanti. Okay. So, yang ni kita akan pasang dia dekat mana? Dekat bahagian paling atas kita punya casing ni. Sebab motherboard dia punya port ada dekat bahagian atas ni. Untuk kabel 24 pin, kita akan masukkan dia dekat tengah ni. Seterusnya, kita akan masukkan motherboard ke dalam casing ni. Tapi sebelum tu, anda kena pastikan yang anda pasang I/O shell. Ni penutup dekat bahagian belakang ni. Nanti cicak akan masuk. So, bila anda nak beli motherboard second hand, make sure dia bagi kepada anda benda alah ni. Ni kita panggil dia I/O shell. Okey, bila anda nak pasang I/O shell ni kan, anda kena hati-hati sebab bahagian tepi dia ni memang tajam, bahaya gila. Lepas tu kalau anda tengok dekat bahagian tepi ni, anda akan perasan macam ada lekukan-lekukan, titik lekukan-lekukan ni, dia yang akan pegang I/O shell dengan casing ni. So cara pasang dia senang je, anda just tekan bawa masuk macam ni. Kejap, ada kabel yang menyibuk dekat situ. Baik. Okey. Tekan sampai bunyi Sekarang baru kita boleh masukkan motherboard So first kali sebelum kita screw, pasang dulu kabel 8 pin ni yang saya cerita tadi. Okey, jap. Saya pasang dulu yang ni.
Sebab kalau kita pasang dia lepas kita screw, agak susah lah untuk kita capai dia. Lepas tu, kita just align dengan IO shell. Lubang-lubang yang ada dekat IO shell tu, masukkan dia. Macam ni dah masuk dengan elok. Lepas tu, kita screw lah. Lepas dah settle screw, sekarang kita sambung lah semua kabel. Macam contoh, kabel power 24 pin ni. Dan kabel dekat casing dia ada IO from panel punya kabel. Macam contoh kabel USB 3.0 ni. Lepas tu ada kabel from panel dekat bawah ni. Dan HD audio ada dekat sini lah. Sambung semua. Okay, basically kita dah siap pasang lah. Sekarang kita just tinggal pasang graphic card. So, graphic card untuk projek kali ni saya pilih MSI GTX 750 Ti. So, harga yang saya beli ialah RM349 Malaysia. Dia ada VGA, lepas tu ada HDMI dan juga dia ada satu DVI lah dekat sini. And ni sebenarnya adalah low profile punya graphic card. Okay, saya dah siap pasang graphic card dekat motherboard ni. Untuk makluman anda, graphic card ni dia tak perlukan power supply. That's why saya berani pertaruhkan Kinsys 600W yang tak ada apa-apa sertifikat ni lah. Dan dia adalah low profile macam saya bagi tahu. Jadi dia makan satu slot sahaja. Sekarang dah siap pasang. Okay, prosesor kita dah pasang. Saya guna i5 4590 dan saya dah letak thermal paste. Saya tak lupa letak thermal paste. Saya pasang CPU cooler yang baru dari Dark Flash Void. Lepas tu saya dah pasang RAM. RAM ni second hand 8GB. Lepas tu SSD, saya pakai SSD yang baru disebabkan harga dia lebih kurang sama saja. Lepas tu casing, saya pakai casing review. Tapi macam saya bagi tahu, anda pun boleh dapat satu casing ATX yang berharga bawah RM100 Malaysia. Semua ni saya sediakan link dalam ruangan description box below. Okey, apa yang tinggal sekarang ialah untuk test PC ni, untuk check dia punya performance macam mana. So saya akan test dengan game yang selalu rakyat Malaysia main dan juga saya akan test dari segi rendering. Result dia lepas close up nanti. Alright guys, saya akan tunjukkan satu persatu game yang saya main. Anda boleh tengok graf di belah kanan video. Saya record video ni guna Xbox Game Capture, which is dia akan mengganggu performance gaming. Jadi FPS yang sepatutnya lagi bagus dari apa yang anda sedang tonton. Kejap. Saya tukar ke mode Pak An Hashtag ataupun Arif Ismail. First kali gang, saya test guna Dota 2 highest dan mid setting. Untuk Dota 2, mana-mana setting pun okey. Kalau set ke highest setting, average FPS yang dapat ialah 85, tapi kalau time war memang ada FPS drop hingga 60 FPS. But still playable dengan cemerlang lah. Okey, sekarang kita beralih ke game yang kedua gang, iaitu Counter Strike. Untuk Counter Strike, memang ada ketika FPS akan naik sampai 300 FPS. Tapi bila saya check average, higher setting kita dapat sekitar 104 FPS dan mid setting kita dapat 120 FPS. Seterusnya gang, kita check Apex Legends. Untuk makluman anda, game ni boleh di-download secara percuma sama ada di Origin ataupun Steam. Apex Legends antara game yang demanding juga. Untuk high setting, average FPS yang saya dapat ialah 30 FPS but most likely unplayable lah. Banyak stuck sebab FPS drop below 10. Saya rekomen anda main dengan mid setting. Anda akan dapat average FPS 59. Ada drop sampai 30 FPS but okey lah, tak ada stuck. Game berikutnya ialah PUBG. Game ini berbayar dan boleh dimainkan di Steam. Surprisingly, i5 4590 dan juga GTX 750 Ti mampu carry game ni dengan high setting. Bukan ultra ya, tapi high sahaja. Average FPS yang saya dapat ialah 61 dan 72 untuk mid setting. Sepanjang saya main, tak ada stuck, memang playable dengan sangat smooth. Okey geng, game kedua terakhir ialah Fortnite. Fortnite ini kalau kita set ke high, bukan epic ya, high setting sahaja, terus unplayable. Average FPS dapat 34 tapi memang tak dapat nak main lah. Kalau tak ada war, okey. Tapi bila kita start masuk ke medan perang, memang below 15 lah. Tapi kalau set ke mid setting, terus dia jump ke 94 FPS.
So, just set to mid setting and anda boleh jadi pemenang. Last kali saya test dengan GTA 5. So, GTA 5 ni saya mampu test satu preset sahaja which is mid setting. Bila saya tukar ke high setting, nak apply pun tak boleh sebab RAM yang digunakan oleh game ni lagi tinggi dari RAM graphic card. Tapi, bila saya set ke mid, average FPS yang saya dapat sekitar 90 FPS. Tapi test saya ni sekadar driving dari bandar ke kampung, tak ada scene war. Alright, saya test PC ni untuk streaming, nak tengok sama ada okey ke tak. Adakah dia ganggu performance gaming kita? So, ini dia performance status bila saya stream Dota 2, buka kamera menggunakan software OBS. Anda boleh tengok prosesor kita agak nazak, usage dalam 92% gitu. But still boleh streaming. Cuma benda ni depend on game juga. Trust me, kalau set high untuk Apex dan juga Fortnite, anda takkan dapat streaming. Nah ya babe. Untuk editing, saya test editing guna clip bersize 4K dengan sequence Full HD di Adobe Premiere. Untuk dapat playback yang smooth, kita kena set 1/4. Itu pun ada sangkut-sangkut, cuma boleh dimaafkan. Kalau 1/2 sakit, kalau 1/1 memang nazak lah. But overall, okay, boleh guna untuk edit video dan of course edit gambar. Sebagai penutup, saya boleh kata yang i5 4590 dan juga GTX 750 Ti masih lagi relevan untuk tahun 2021 ni walaupun tak boleh carry game above 100 FPS. Dengan total yang saya dapat lebih kurang 1600 plus minus ni, maybe tambah monitor 24 inci refurbished dapatlah 2000, bagi saya dah good enough. Kalau anda boleh dapat i7 4th Gen dan GPU terus ambil 1050 Ti, that's even better. Saya sediakan link-link barang yang saya beli kat bawah in case anda pun nak beli PC spesifikasi yang lebih kurang saya, ataupun kalau anda nak custom PC ikut bajet dan game yang anda nak main, anda boleh discuss dengan kawan baik saya. Dia memang terror bab build gaming PC. Tekan saja link yang saya letak tu, anda terus dapat WhatsApp dia untuk tanya apa sahaja. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.